أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 119. Muka surat 119, baris yang ke-12 daripada bawah. Baris yang ke-12 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sesungguhnya disebutkan daripada Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri ni lahir pada masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hasan Al-Basri ini min kibarit tabi'in, daripada ulama besar di kalangan tabi'in, mereka yang sempat dengan sahabat. Dan sesungguhnya disebutkan daripada Hasan Basri radhiyallahu anhu bahawasanya berkata ia Hasan Al-Basri adalah seorang laki-laki. Berkata ia seorang laki-laki. Berkata ia seorang laki-laki. Apa perkataan seorang laki-laki ni? Demi Allah. Demi Allah. Dia orang Arab ni bersumpah. Demi Allah, sesungguhnya aku hendak mengerjakan ibadah akan Allah, akan ibadah yang dikata orang dengan dia dengan ibadah. Dia cerita ni pada masa dahulu. Dia buat ibadah ni, dia buat ibadah khosak dia, kehendak dia, supaya dikata orang dengan dia. Dikata orang ni bukan dikata buruk lah. Pada ni. Bukan dikata orang dengan bahawa dicerca oleh orang. Bukan. Kita sebut dikata oleh orang ni makna dicerca. Allah, orang pakat kata ke dia. Ada ni. Orang pakat kata ke dia. Memang kita pakat kata. Baik pun pakat kata juga. Tapi kalau pakat kata ni makna keji lah. Buruk lah. Dan ni dikata ni makna orang puji dia. Bukan. Dikata ni orang cerca dia. Jadi dia buat satu ibadah ni supaya orang sebut. Orang sebut. Dalam ni azkuru biha. Yang menyebut dengan dia. Yang sebut. Orang pakat sebut apa yang dia buat ibadat ni. Ni hak pekat permulaan ni. Maka adalah ia seorang laki-laki. Bersungguh-sungguh pada mengerjakan ibadat. Jadi dia buat ibadat ni nak suruh orang sebut dia. Kata ni sebutlah. Mana orang sebutlah tau. Nak suruh orang kata dia ni baik begini tu. Supaya orang sebut. Orang kata ni bukan kata keji ni. Kata molek lah. Orang puji lah. Hingga ia seorang laki-laki ni, pertama orang yang masuk di dalam masjid dan akhir keluar daripada masjid. Sungguh dia ni. Ini cerita-cerita dahulu. Kemudian dia bertaubat. Nak ceritanya permulaan dia ibadat kerana manusia. Akhirnya manusia akan cerca ke dia.
Dia buat ibadah kerana Allah. Bila Allah redha, maka Allah Ta'ala jadikan manusia redha, suka ke dia. Nak cerita gitu je dah. Sebab sekarang ni, duduk asal yang keempat ni. Nak menceritakan macam mana kejinya, buruknya orang yang riak dalam melakukan amal ibadah. Perumpamaan, buat satu pekerjaan, dia boleh dapat redha sebesar-besar raja dunia. Tiba-tiba dia buat satu pekerjaan, dia nak dapat redha penyapu sapu. Patutnya kerjaan dia tu redha sebesar-besar raja dunia. Dia kalau raja dunia ni, siapa raja dunia? Nabi Sulaiman alaihissalam, itu raja dunia. Zulkarnain, itu raja dunia. Namrud, itu raja dunia. Apa satu lagi? Bukhtanasar, apa satu lagi tu? Dia 4 raja besar dunia. 2 yang beriman, 2 yang kufur. Itu raja dunia tu. Nabi Sulaiman AS, raja dunia. Itu hak beriman. Zulkarnain, raja dunia. Hak Namrud, raja dunia yang kufur. Itu panggil raja dunia. Hak ni raja negara, raja negeri. Tahu? Kalau zaman dulu, raja daerah. Zaman dulu raja daerah. Satu daerah ada raja ke wakil raja gitulah. Dia adalah. Ni sebesar-besar raja dunia. Dia dapat kerjaan dia tu akan dapat redha disukai oleh raja, oleh sebesar-besar raja dunia, tiba-tiba nak redha penyapu sapu. Tu. Perbandingan gitulah. Jadi dengan ibadah ni akan dapat redha Tuhan Rabbil Alamin. Tiba-tiba nak redha makhluk yang lemah, yang hina, yang lekeh. Ibadah ni boleh dapat redha Rabbil Alamin. Tiba-tiba nak redha makhluk yang lemah, yang hina, yang lekeh. Yang sama je dengan kitanya. Yang sama je dengan kita. Hamba yang lemah. Akhirnya, dimurkai oleh Allah. Dan akhirnya, manusia pun murka juga, tak suka juga ke dia. Sebaliknya kalau buat amal ibadah untuk dapat redha Allah, akan dapat redha Allah dan akan dapat redha makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nak redha makhluk Allah. Sebab kita ni hemah kita lemah, basirah kita gelap, cita kita tu cuma kita bulatkan di hati. Bulatkan di hati kerana Allah. Kita nak dunia kerana Allah, akan dapat dunia. Kita nak pujian orang kerana Allah, akan dapat pujian orang. Maksud dia gitu. Yang hemah kita dengan hemah yang hemah kita, hemah yang daif. Cita kita hak depan mata. Macam cerita budak-budak. Apa budak-budak nak? Depan mata lah. Nak makan, nak bermain-main, nak makan, nak bermain-main. Kamu nanti tak ada dalam cerita budak-budak. Yang diceritanya depan mata dia lah. Depan mata dia. Makan, bermain-main. Sekarang ni dah cerita budak. Bukan makan, bukan bermain-main. Makan budak peduli, cerita dia telefon. Makan. Makan panggil, makan. Lama tak makan. Kalau tak makan. Juling mata-mata. Ya ke tak? Juling mata dah. Dia tak ada. Cerita makan, cerita nak main, tak ada. Cerita dia tu je. Nak tidur malam, tidur waktu. Nak bangun malam, kena ada waktu. Mak pun beri sebab mak senang nak kerja dapur. Sudah molek. Ada benda lah. Mak nak senang kerja dapur. Tidak, dia serabut. Dia saru bang. Bang apa? Saru tau. Saru lah. Memang duduk. Nak. Allah bosan budak ni. Ambil ya. Tu. Saru jadinya. Ni. Tidak macam budak dulu. Budak dulu terjun sungai panjat pokok. Budak learning tak ada dak tu. Budak learning. Tu cerita budak. Dia tak nampak masa depan. Samalah kita ni. Cerita kita lemah. Hemah kita daif. Kita tak nampak dunia. Kita tak nampak orang puji. Kita tak nampak orang pandang. No, akhirat no. Akhirat tu basirah kita gelap. Akhirat tu basirah. Yang kita pandang dunia basar mata lendeh. Jadi basirah kita gelap. Kita orang awam yang banyak dosa. Jadi hemah kita daif, basirah kita gelap, bukan kata buta, bukan kata mati. Gelap basirah kitanya. Jadi macam mana ni? Hati kita nak dunia juga.
bulatkan kerana Allah. Tu je. Dia mati situ. Imam Zalim mati, buat amal ibadat, bulat kerana Allah. Akan dapat apa yang kita hemah tu. Yang kita cerita apa? Nak dunia, akan dapat dunia. Yang kita cerita apa? Nak pujian, akan dapat pujian. Tapi kena bulat hati kerana Allah. Ini ke situ. Yang mana kalau bulat hati kerana Allah, akan tercapai dunia yang tidak akan tercapai kalau kita tidak bulat kerana Allah. Kita bulat kerana Allah, kita akan dapat dunia yang mana kita tidak akan tercapai kalau kita kejar dunia semata-mata. Pada ni. Makna dia bulat buat ibadah kerana Allah, dia akan tercapai dunia yang mana dia tak akan boleh capai dengan semata-mata dia kejar dunia. Dia kejar dunia mungkin capai dunia dia. Tapi kalau dia dapat redha Allah, dia akan capai hak dunia lebih daripada hak dia capai dunia, hak dia tuju dunia semata-mata. Ini hak Imam Ghazali cik tekan ni. Nak so jadi bulat kita ibadat kerana Allah, jangan kerana yang lain. Ini datangkan cerita daripada Hasan Al-Basri, seorang lelaki pada masa dahulunya macam mana, kemudiannya macam mana. Jadi pada masa mula-mula dia ibadat ni, supaya disebut oleh orang akan dia, maka adalah ia seorang lelaki dia bersungguh-sungguh kepada mengerjakan ibadah hingga ia seorang lelaki ni pertama orang masuk dalam masjid dan akhir keluar daripada dia, hak mula-mula masuk masjid. Kemudian dia yang terakhir keluar masjid. Ini cerita lelaki ni. Jangan kita tengok pula, masjid pada Kuala siapa hak masuk mula-mula. Kebetulan pula dia keluar ke yang terakhir. Ni kena dah dalam kitab ni. Tu Hijriah dah. Memang tugas dia dah di masjid, dia ada tanggungjawab. Dia kena mari buka api. Dia kan tugas dia dah. Hak ni dak ni dia cerita hak terdahulu dia ni buat amal ibadat. Dah lah kalau orang kalau kerja, Tok Bilal ke Tok Siok ke bang? Tok Siok bab kebersihan tau. Hak mari-mari awal buka api buka apa tu Tok Bilal tau. Tok Bilal tau. Tok Siok dia bahagian kebersihan tau. Tok Siok bang besar ni dak ni, dia mari awal buka api. Gitulah. Buka api. Lepas tu buka api pun tengoklah juga. Kalau ada orang duduk semayang sunat pagi-pagi tu, dia nak gelap, buka jauh-jauh sudahlah. Buka jauh-jauh je. Sebab apa? Orang tu mayang ada kita laginya. Tapi dia tak buka api belakang je. Setakat boleh jalan je. Tak ada buka api kan langgar tiang pula. Dia buka api mana apa? Samar-samar. Mana dia nak ibadat dalam keadaan gelap kat dia. Kita jangan lagi buka ni spotlight kat dia pula. Terganggu dia pula. Mana kita ni bukan kata buka api, buka speaker satu kapung kejut habis tidur. tu dah kena gitu. Tu buat kerja gitu. Jadi dia hak pertama-tama orang masuk masjid dan akhir keluar daripada masjid. Tiada melihat akan dia. Tiada melihat akan dia, akan laki-laki ni seorang ketika sembahyang, melainkan berdiri sembahyang dan puasa tiada berbuka. Mana tidak melihat seseorang. Ketika sembahyang malaikat hidup di mana apa ni? Allah lepas satu sembahyang. Mari awal dah ni. Yang terakhir dah keluar. Lepas tu dia dah masjid buat apa? Sembahyang dia. Lepas selesai satu semayang. Lepas satu semayang. Dan puasa tiada berbuka. Puasa tiada berbuka ni bukan puasa dia tidak berbuka. Maknanya dia puasa hari-hari. Puasa tiada berbuka. Sudah pengsan dalam masjid lah. Dah puasa tiada berbuka. Bukan tiada berbuka waktu maghrib tu. Puasa tiada berbuka ni, dia puasa hari-hari. Ada ni. Bukan kata puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari, berbuka sehari dah. Itu kan puasa Nabi Daud AS kan. Puasa sehari, berbuka sehari. Berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari. Mana tak puasa lah berbuka tu. Ni puasa tiada berbuka. Maknanya dia puasa hari-hari. Kuat buat ibadat ni. Kau duduk di masjid tu kau, kalau kau tengok dia, tak ada bersembang, tak ada apa. Lepas tu dia buat apa? Dia semayang. Lepas semayang. Lepas tu nampak hal makan minum, dia puasa hari-hari.
Tapi dia buat ibadat ni supaya orang kata, orang sebut, orang ingat dia. Dan duduk pada halakah zikir. Dan duduk pada halakah zikir. Duduk dalam lingkungan orang duduk zikrillah. Orang duduk zikrillah ni maknanya bukan duduk luar, duduk sembang tu. Kan ada kan masjid surau ni ada tempat duduk kan? Ada. Dia duduk dalam halakah zikir. Ia berada dalam halakah zikir. Dan maka duduk ia seorang laki-laki. Dan di dalam yang demikian itu 9 bulan. 9 bulan. Lamanya. Sebab kadang-kadang orang ni buat amal ibadat, tengoklah dulu. Lama mana ni tak ni 9 bulan. Lama jugalah 9 bulan ni. Mana kalau orang nak puji, puji sangat dah tu. Nak puji sangat dah tu 9 bulan. Maka adalah tiada lalu dengan satu kaum, melainkan kata mereka itu kaum, apa diperbuat Allah dengan laki-laki yang murai, yakni yang riakkan amalnya, demikian. Maka berhadap ia laki-laki ni atas diri dengan cerca. Maka adalah tiada lalu dengan satu kaum, melainkan berkata mereka itu kaum, apa diperbuat Allah dengan laki-laki yang murai. Jadi kaum ni dia perasan orang ni nak nunjuk ke orang ni. Nanti orang buat amal ibadah dalam keadaan riak akan Allah, Tuhan buat macam mana nanti di hari akhirah. Pada ni. Yakni yang riak akan amalnya, amal laki-laki, demikian ini akan demikian. Demikian riak tu macam mana Tuhan akan buat. Wa amma, tapi wa amma bukan kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya wa amma kerana nak supaya orang puji. Dia riak-riak ni hati, bukan duduk luar riak ni. Tetapi hak hati ni dia akan zahir keluar. Mula-mula bolehlah, lama-lama dengan cara wa amma, dengan cara percakapan. Mana orang ni wa amma apa ni? Nak menunjuk ke orang ni, orang akan boleh terperasan kalau orang wa amma seumpama tu. Yalah orang yang riak ni, riak amalan dia. Mulut dia gak sum'ah lah biasanya. Bercerita. Allah semalam tak boleh bangun awak, semalam lewat muak jadinya. Cerita buat apa? Oh semalam baca Quran. Allah biasa kalau baca, boleh baca banyak ni. Tapi pagi tadi tu bangun lewat sikit. Sebab letih, boleh baca tak banyak mana. Selama ni saya baca. Ada ni. Sum'ah pula. Orang amal ni bukan ikhlas ni, nanti akan timbul sum'ah. Ada ni. Tu jadi WhatsApp pagi-pagi tu, bangunlah kita bertahajud. Bangun dah haji dah, WhatsApp dah. Bangunlah bertahajud. Ada jenis pesen gitu. Ada ni. Tak apalah, dia nak keping orang bangun tahajud. Dia nak keping orang bangun tahajud. Nak keping bangun tahajud, keping anak bini kita. Keping anak bini kita. Suruh bangun tahajud. Pada ni. Macam-macam. Ni cerita lah, ni cerita. Orang buat masuk umpama ni. Samalah kalau orang belajar kemudian. Lepas dia tahu dah ikhlas ni macam mana. Riak ni macam mana. Barulah Allah selama ni wa amma ditipu oleh syaitan. Dah, itu cerita bab riak. Kalau wa amal ibadah dengan akidah pun tak tahu ke mana. Wa amal ibadah dengan semayang macam mana ilmu pun tak belajar molek. Semayang rajin, bacaan darah semayang pun tak peduli mana. Berjemaah rajin, hukum hakam berjemaah pun tak belajar. Pada ni. Ni hak lain comel ni. Hati ni tak comel. Hati tak comel. Tapi kalau hak lain, taklah kadang-kadang bab pegangan tak ada. Bila kemukakan bab pegangan dengan gambaran-gambaran tapi penjelasan dah habislah sebab nak buka sahaja. Tak ada respon. Sebab apa? Tak masuk. Tak masuk. Dia dengar tu jadi macam ilmu yang pelik. Ilmu tinggi, ilmu dalam. Ilmu tinggi, ilmu dalam.
Jadi gitu pula bab pegangan ni. Sebab apa? Tak pernah belajar sifat 20. Cara halusi. Bila buat program, buat keluar sikit gambaran-gambaran tu. Hak pegangan di sunnah macam mana, pegangan hak terpesa macam mana, gambaran. Tapi huraya tak sepenuhnya. Tak nak orang sepenuh dah sebab dia hanya jemputan. Tapi nak pergi buka. Hak ni banyak salah sini ni. Dengar. Tak ada respon pun. Tak ada. Sebab apa? Tak masuk. Tak masuk. Dah sabanding sama ni wa amma. Kalau isyak kena berhenti cepat kalau kuliah pun sebab kita nak baca surah Mulk. Baguslah pakat baca surah Mulk tiap-tiap malam. Tapi janganlah ganggu kuliah maghrib. Dah berhenti awal. Kita nak baca surah Mulk. Gitu pula jadinya. Jadi kuliah ni kena pendek-pendek. Nak baca surah Mulk. Bacalah di rumah kalau lewat. Di wa'amah dah wa'amah. Mari cerita bab fadilah. Tapi ilmu pegangan pun dak kemah. Jadi wa'amah kita lah wa'amah tipu daya panggil. Ini sama lah. Kalau orang jenis asal wa'amah dengan jahil, dia belajar kemudian jadi macam ni. Ni. Asalnya di wa'amah bukan kerana Allah. Bertaubah kemudian. Dia cerita. 9 bulan. 9 bulan ni tak lama lah. Kalau 9 tahun, kalau bertahun-tahun, ni kira guna. Jadi dia wa'amah gitu tu, maka dah tiada lalu dengan satu kaum malaikat berkata mereka itu, apa di pura Allah dengan laki-laki yang murai, yang riakkan amal. Apa perbuat Allah Ta'ala ni? Akan demikian wa'amah kerana riak. Tawak macam mana di hari akhirah nanti? Wa'amah tapi bukan kerana Allah. Maka berhadap ia seorang laki-laki. Seorang laki-laki atas dirinya dengan cerca. Dia nak orang sebut kata baik ke dia. Tiba-tiba orang cerca dia. Ada ni. Dia nak supaya orang puji dia. Wa'amah. Makna sungguh-sungguh wa'amah. Tiba-tiba orang cerca dia. Orang tak puji pun. Dan kata ia. Dan berkata ia laki-laki. Dan kata ia, ada ia tu. Dan kata ia, telah melihat aku akan diriku. Anak gitu. Dan kata ia, buat tambah. Dan kata ia, apa kata laki-laki ni? Telah melihat aku. Nak aku situ. Telah melihat aku akan diriku. Bukan akan dikau tu. Telah melihat aku akan diriku. Sini ni telah melihat akan dikau. Akan dikau tau. Rumi macam mana? Dikau juga. Rumi. Akan dikau. Ada tak? Akan diriku. Akan diriku. Telah melihat aku akan diriku. Tiada dalam sesuatu yang bermanfaat. Tak ada boleh ke apa. Wa'amah supaya dikata orang. Orang pakat cerca pula. Allah Ta'ala murka. Dia bukan nak redha Allah. Dia nak redha manusia. Tiba-tiba manusia tak redha. Manusia kata pula, cerca pula. Jadi aku melihat pada diri aku ni. Tiada di dalam sesuatu yang bermanfaat. Tak ada boleh gapa. Redha Allah tak dapat. Tapi dia bukan nak redha Allah. Dia nak supaya disebut oleh orang. Diingat oleh orang. Orang bukan sebut. Orang bukan ingat. Orang cerca nanti macam mana dia di hari akhirah. Orang wa'amal kerana bukan kerana Allah ni. Macam mana hari akhirah nanti. Apa yang Allah akan perbuat. Jadi maknanya.
disebut oleh orang, orang tak sebut, orang cerca. Redha Allah tak ada lah tunya. Tiada di dalam sesuatu mana apa. Tak ada sesuatu yang bermanfaat pun daripada amal ibadah dia. 9 bulan tu. Paling awal ke masjid, paling akhir ke masjid. Dan masjid ni, mana kalau kau tengok dia, memang duduk semayang dia. Dan dia berpuasa hari-hari. Dia berpuasa hari-hari. Tapi, tidak melalui satu malaikat, orang pakat. Wa amma seumpama tu. Sebab itulah dia dalam kebanyakan amalan ni, afdal buat di rumah, bukan di masjid. Banyak amalan yang afdal di rumah, bukan di masjid. Satunya untuk lepas daripada riak. Itu di antaranya sebab. Tapi lepas dari riak, duduk di rumah ni, akhirnya timbul ujuk. Kena pelihara ujuk pula. Ada satu peringkat ni. Ada ni. Kalau dahulu masih bicara bab syaitan dahulu. Macam mana cara syaitan tipu daya anak Adam. Tengah-tengah lalai tu, syaitan duduk goda. Muda lagi syaitan ni. Nantilah belajar agama, nanti pecing lah belajar agama. Bukan orang pecing ni, tak orang lain. Nanti. Tapi, dalam pindah dia akan cerita lah antara syaitan yang menawas-wasung, malaikat yang mulhimun. Malaikat ni duk mari ni. Muda-muda kawan kita ramai dah mati. Ni pandai ni. Muda pun ramai, kawan ramai dah mati. Mati gini. Beratlah hari akhirah ni. Syaitan duduk tu lagi. Tapi malaikat tu cetuh kebaikan lagi. Mati jadikan pengajaran. Dah mati sekeliling kita. Memang banyak pengajaran. Mari di hati ni. Padat ni. Maka timbul nak kembali pada agama juga. Nak semayang, nak duduk masjid. Syaitan pun, tak apa. Semayang, duduk masjid. Tapi jangan duduk belajar lah. Pandai dah, takkan tak pandai lagi semayang. Kalau dah pandai, takkan boleh semayang. Dia tu. Semayang lah, tunggu-tunggu. Belajar pun tak. Tadilah, tauhid pun tak belajar. Pekah belajar, tasawuf pun tak belajar. Boleh ke dia lagi? Ada ni. Itu cara syaitan. Lama syaitan ni, malaikat mulhim, duduk ilhamkan kebaikan. Orang pun duduk nasihat. Kena belajar, jangan buat amal saja. Kena belajar. Dia pun belajar. Tapi bukan belajar asal pada ain. Kemudian, diilhamkan pula oleh malaikat. Nasihat orang pula. Nasihat daripada orang yang mengajar. Kena belajar fardu ain. Dia pun belajar fardu ain. Syaitan mari pula. Mu pandai dah fardu ain. Orang lain tak pandai belaka. Mu seorang je pandai. Pula syaitan pergi. Ada ni. Satu peringkat. Badak ni. Orang lain tak belajar fardu ain. Mu je paling baik kapun ni. Orang lain nampak je duduk masjid. Bukan belajar fardu ain pun. Jadi ujub, akhir jadi takabur. Ada ni. Belajar letak molek niat. Lillahi ta'ala. Ilmu alhamdulillah. Amal pula berat. Lepas tu, bersungguh-sungguh buat amal. Buat amal orang belajar. Ada cara. Dia buat amal. Comel semayang dia. Dia tengok orang tu semayang. Tak belajar semayang kita tu. Ada ni. Jangan badak ni semua. Satu peringkat. Tengok orang tu semayang kan. Semayang. Tak belajar tu. Kalau belajar takkan semayang gitu. Siapa yang semayang comel? Kita semayang comel. Badan ni. Kalau bab pegangan, bab hati pun orang tak tahu. Hak zahir. Kita semayang comel, Fatihah kita comel, tasyahud kita comel. Orang lain. Duduk masjid lama dah. Kalau tak ada lah tu imam. Kalau surah lah bukan masjid. Suruh naik. Tak berani naik. Sebab apa? Patut dia betul ke tak tahu. Kita walaupun baru mari masjid, kalau tak ada tu imam hak asal, kita boleh ada tu imam sebab kita betul dah Fatihah. Pada ni. Jaga pula situnya. Wa amalkan Allah. Nak wa amalkan Allah tidak ada kerana lain ni. Afdal buat di rumah. Buat di rumah timbul pula ujuk. Mai kau tu pula. Dia satu peringkat. Sampai kita mati. Itulah. Lihat ni. Ada ilmu ni cerita ni. Orang tak ada ilmu kau, tak ada benda lah. Itu jadi bola kepada syaitan je lah.
Atau dalam hak bicara bab syaitan, hak bicara hak akabah yang ketiga dalam kitab Minhaj ni. Satu peringkat. Akhir sekalinya, kita bersungguh-sungguh serta mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab syaitan ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mujahadah sungguh satu peringkat. Kita kembali mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ada, amal kena mujahadah, lepas tu mohon kepada Allah. Itu je jalan dia. Ilmu ada, kemah. Amal pun comel, lepas tu mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ilmu lah kita Minhaj ni. Kalau tak ada ilmu, dia tak bicara langsung dah. Pertama kalau ilmu pegangan, ilmu tauhid, tak ada tu. Meriah macam mana pun, itu tak ada, itu bukan. Bukan orang yang mengabdikan diri akan Allah. Jadi satu peringkat. Ini macam cerita yang permulaannya dia buat amal 9 bulan. Bukan kerana Allah. Maka senyanya telah aku jadikan amalku sekalian bagi Allah. Barulah kembali. Wa amal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amal nak dapat orang sebut, orang kata molek dak orang cerca pula dak. Dia pun wa amal kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah aku jadikan amalku sekalian bagi Allah. Ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada dilebih atas amal itu sesuatu yang ada ia dikerjakannya kan suatu dahulu daripada demikian itu, melainkan berubah niatnya kepada kebajikan. Maka tiada dilebih atas amal itu suatu dah amal yang ada ia seorang lelaki, dikerjakannya kan suatu dah amal dahulu daripada demikian itu, demikian jadikan amal sekian bagi Allah, melainkan berubah niat je kepada kebajikan. Apa nak bacakan? Buat amal semata-mata redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat amal sama je. Tak ada lebih pun. Daripada amal dia dahulu 9 bulan, hak supaya disebut oleh orang. Dia pun kembali kepada buat amal semata-mata kerana Allah. Dah tak ada lebih pun. Amal yang sama je. Amal yang sama yang dikerjakan dahulu demikian itu. Yang demikian mana? Hak dahulunya dia buat amal bukan kerana Allah. Sekarang ni buat amal kerana Allah. Yang tak ada berubah apa pun, melainkan berubah niatnya nak seorang lelaki kepada kebajikan. Berubah niat daripada hendak sebutan manusia kepada qasak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berubah hanya niat. Amal yang dilakukan tak ada tambah-tambah. Amal yang sama. Maka adalah kemudian daripada buat amal, kemudian daripada berubah niat kepada kebajikan. Maka adalah kemudian daripada itu, kemudian daripada berubah niatnya kepada kebajikan, tiada lalu atasnya manusia. Tiada lalu ia tu tak ada. Ia tu buat bulat. Ia tu buat bulat. Tiada lalu atasnya, atas laki-laki manusia ni oleh manusia, melainkan berkata manusia, rahmat Allah pulan, ini akan pulan, yakni dikasihan Allah akan sianu. Maka adalah kemudian daripada itu, kemudian daripada berubah niatnya kepada kebajikan, tiada lalu atasnya manusia ni oleh manusia. Tiada lalu atasnya, atas seorang lelaki manusia oleh manusia, melainkan berkata manusia. Melainkan berkata manusia. Bukan melainkan berkata rahmat Allah. Bukan berkata, buat titik dua tu lah. Titik dua tu. Titik dua tengah. Melainkan berkata, apa perkataan manusia? Rahmat Allah pulan, yakni akan pulan, akan, yakni dikasihan Allah akan sianu. Mana mudah-mudahan Allah tu beri rahmat kepada sianu ni. Orang doa kebaikan pula dah kepada dia. Sebab orang doa? Sebab orang kasih kepada dia buat amal ni.
Orang pun doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala belah berrahmat kepada si anu ni. Rahmat Allah ni, mudah-mudahan lah ni doa. Rahmat Allah, pulan, ini akan pulan. Pulan pada pulan. Pulan, bukan pulang balik. Pulan, sianu. Yakni, dikasihan Allah akan sianu. Akan seseorang. Jadi mana apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasihan, birahmat akan sianu yang wa aman ni kerana Allah. Ada ni. Sebab apa? Bila dapat reda Allah, Allah akan campur dalam hati manusia. Reda, suka kepada orang yang Allah reda. Maka sekarang senya telah berhadap ia atas kebajikan. Maksudnya dia berhadap sepenuhnya atas kebajikan laki-laki ni. Tak ada dah. Tak ada niat yang lain. Melainkan semata-mata nak dapat reda Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membaca Hasan akan firman Allah. Lepas Hasan Al-Basri cerita habis, Hasan Al-Basri pun baca akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasan Al-Basri cerita yang lelaki ni seumpama ni. Kerana selesai Hasan Al-Basri cerita, Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dia pun baca ayat Al-Quran. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bahawasanya mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh-soleh. Ayat serangkai dua ni lah. Beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Beriman tu kena kemah ilmu tauhid. Beramal soleh kena kemah ilmu fiqh tasawuf. Ini serangkai dua ni. Beriman dan beramal soleh. Beriman akidah kena comel. Amal soleh zahir batin kena comel. Lagi akan dijadikan. Lagi akan dijadikan. Hak Jawi tu dia jadi macam akan jadi dia sambung tau. Akan alif kah nun perkataan lain. Dijadikan tu perkataan lain. Tapi nun dengan da tu disambung. Tu anak Jawi. Tak sambung kan? Akan alif kah nun. Dijadikan. Nun dengan da sambung ke? Jawi tu sambung kan? Dia satu perkataan ke? Ada ejaan. Lagi akan dijadikan bagi mereka itu Tuhan. Ini oleh Tuhan. Lagi akan dijadikan bagi mereka itu, bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh-soleh, dijadikan Tuhan, mana menjadi oleh Tuhan yang bersifat Rahman. Yang bersifat dengan Rahman. Macam mana dia je Rahman tu? Yang bersifat dengan Rahman. Mim, alif, nun. Memang mim, alif, nun. Rahman. Faham tak ni? Dia je tu kan? Lagi akan dijadikan bagi mereka itu, mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh-soleh, Tuhan yang bernama yang bersifat Rahman, dijadikan kekasihnya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dapat kasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dapat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih Allah akan mereka dan kasih akan mereka kepada orang yang kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih ni, dia dalam hak Arab tu ada pula qala, berkata Hasan Al-Basri. Apa dia? Allah Ta'ala yang bersifat dengan Rahman akan menjadikan mereka yang beriman dan berbuat amal soleh ni kekasih Allah. Dengan bahawa dikasih Allah akan mereka itu
akan mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh-soleh, Allah kasih. Dan kasih akan mereka itu kepada segala orang yang kasih. Dan kasih akan mereka itu akan mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh kepada segala orang yang kasih. Orang yang kasih kepada orang beriman ni akan kasih kepada orang yang Tuhan kasih kerana dia beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh. Sekarang ayat ni Allah akan jadikan orang yang beriman soleh ni kekasih Allah. Apa makna? Kata Hasan Basri, orang tadi akan dikasihi oleh Allah dan orang tadi akan dikasih oleh segala orang yang kasih. Jadi makna segala orang kasih ni orang yang beriman lah juga. Orang beriman akan kasih kepada orang yang Tuhan kasih. Siapa yang Tuhan kasih? Orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh-soleh. Orang yang kasih akan kekasih Allah ni orang beriman lah. Kalau orang kafir, orang munafik, hak mana hak Tuhan kasih itulah dia benci. Itu sebaliknya. Sekarang ni orang yang kasih akan mereka yang Allah kasih adalah orang yang beriman. Jadi orang yang Allah Ta'ala kasih ni orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bila Allah Ta'ala kasih kepada orang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka Allah Ta'ala jadikan orang beriman yang lain akan kasih kepada orang yang Tuhan kasih. Gitulah. Tapi kalau orang yang bukan orang beriman, hak ni apa yang Tuhan kasih, itulah yang mereka benci. Apa yang Tuhan benci, itulah hak mereka kasih. Dia gitulah. Dia sebalik. Yang kasih akan orang yang Tuhan kasih adalah orang yang beriman. Orang beriman akan kasih pada orang yang Tuhan kasih. Walaupun orang beriman ni kadang-kadang amal dia tak seberapa. Amal dia tak seberapa. Mana dia tu macam tak berapa molek lah. Tapi kalau orang buat molek, dia suka. Bagusnya dia kalau kita boleh jadi macam dia. Kita nak jadi macam dia jugalah. Dia orang beriman tapi amal dia tak seberapa. Tapi kalau orang buat amal kebaikan, dia sangat kasih, sangat suka. Ada ni. Adapun kalau orang ni bukan beriman, orang munafik, orang kafir, dia takkan kasih kepada orang yang Tuhan kasih. Orang yang selemah-lemah iman, tengok perkara maksiat, dia akan timbul rasa tak suka. Atau orang lemah iman, tak ada bunyi apa pun dianya. Tapi dia tak kenang tengok. Allah, apalah buat gitu. Pada ni. Walaupun terkadang dia pun lebih kurang je. Tapi dia tak suka. Hati dia tak suka. Tapi dah dibuat tu, iman dia lemah. Ada orang sebaliknya pula. Orang buat maksiat tu dia suka. Dia tak suka kepada orang yang tegar pada maksiat. Dia sibuk orang. Menjaga ham sudah lah. Ni. Dia tak suka kepada orang tak suka pada maksiat. Ada kebiasaan tu kan? Orang ni dia buat baik dia suka walaupun dia kurang buat amal. Orang buat jahat dia tak suka walaupun dia tak baik mana. Atau orang ada iman. Orang tak ada iman ni, orang buat baik, dia pandai sini. Kalau orang buat buruk, dia okey je. Dan kalau ada orang tegar je keburukan, kejahatan, dia tak suka pula pada orang yang tegar. Dia pandai ni. Ni hati belaka lah ni. Hati belaka. Sebab tu kadang-kadang orang yang suka pada kebaikan, dia bukan banyak kebaikan. Tapi dia orang beriman. Ada ni. Dia orang beriman. Jadi dia pun suka kepada kebaikan. Jadi apabila orang ni beriman dan mengerjakan amal soleh-soleh, Allah akan jadikan orang ni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan kasih kepada orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh-soleh, dan Allah Taala akan jadikan orang yang kasih orang beriman akan kasih kepada orang yang Allah Taala kasih. Sebab tu orang pun tengok dia buat amal, orang doa supaya Allah beri kesambelah rahmat kepada si anu ni. Tapi kalau dia buat amal riak, lepas tu sama-sama duk sapok riak dengan riak, tiga dia. Tengah tadi kan, dia riak buat amal 9 bulan. Orang pakat cerca. Sebab apa? Itu orang yang beriman. Tapi kalau dia buat amal riak,
sama-sama riak, sama-sama bertanding, sama-sama bercerita, sama-sama nak akad diri, tak ada cerca pun grup dia. Grup dia. Grup apa? Grup dia. Grup apa? Grup sum'ah. Grup apa? Grup jahil. Gitulah. Dia bertanding pula. Oh, semalam saya. Oh, saya. Oh, hidup tanding pula. Tak ada apa-apa lah. Tu. Belajar kemudian. Ni cerita orang belajar kemudian ni. Dia kata mainang sungguh lah. Masa dulu. Masa dia wak amal tapi ilmu. Kemudian dia, Tuhan beri jalan ilmu ke dia. Dia ingat balik amal dia masih jahil tu kok. Dia kata mainang syaitan sungguh. Tapi yang peliknya dia kata masa jahil. Sungguh wak amal. Rajin wak amal. Lepas ada ilmu Allah beratnya lah nak bangun wak amal. Tu ujian lah tu. Tapi kenapa pada masa dulu jahil jadi bikah bangun lalu. Bikah lah syaitan tu akad naik. Bangun. Munglah bangun awal sekali. Tak ada orang lain dah. Bangun masuk bila air. Biar bunyi pintu buka pintu kuat-kuat. Tutup kuat-kuat. Buka air kuat-kuat. Biar orang sebelah dengar. Tak ada orang lain. Tak bangun lagi. Mau bangun dah. Ni cerita orang yang dahulunya dia beramal dengan jahil. Kemudian dia bertaubat, dia belajar agama. Oh ya sungguh dah. Memang mainan syaitan saja. Tapi beza dia kata, apabila ada ilmu, nak kena mujahadah pula, nak buat amal. Tak sama dengan masa jahil. Syaitan mula-mula, jangan. Nak juga, buat. Mung je. Gitu lah. Syaitan mula-mula, jangan. Nak buat. Tak ada hamung dia. Ada ni. Ni bicara bab hati ni. Bicara bab pegangan comel, bicara bab amal zahir comel. Ini bicara bab hati, nak kena mujahadah bab hati pula. Dan kata syair, orang yang berkehendak akan kepujian dan pemberiannya dalam amal yang engkau kehendak akan mustahil. Apa dia? Akan pujian makhluk. Dia nak benda yang pujian makhluk. Dan ini dia datangkan pula syair. Nak cerita macam mana orang buat amal. Sepatutnya tuntut redha Tuhan sekalian alam. Tiba-tiba tuntut redha manusia. Makhluk yang lemah, yang hina, yang lekeh. Wallahu a'lam.